Kan? Macam tu. Kita ni takut mati ni bukan kata kita kena minta mati, ya Allah matikanlah aku ni, bukan macam tu. Tetapi ingat akan mati. Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Yang Berhormat Datuk Mustafa Nagor, selaku Yang Berhormat Kawasan, sudi hadir dalam kesibukan beliau. Lepas ni ada program lain lagi dia nak pergi, saya tahu kan, YB macam tu lah kan. Seterusnya Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, barisan jatuh kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama setelah sekian lama tidak berjumpa di Palung Enam. Ingat dah tak nak ajak saya dah. Mau buat tu dah kan. Yang last kat beranda luar tu kan, dengan orang perempuan dulu lah lama dah kan. Maklum saya datang tak? Ada? Ada? Okay. Jadi malam ni tajuknya adalah dunia akhir zaman. Ya, dunia akhir zaman. Bila kita sebut tentang dunia ni, kalau peringkat zaman ni, pertama zaman Nabi kita tahu, zaman sahabat kita tahu, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan juga akhirat. 6 zaman. Dan kita sekarang sedang berada di zaman fitnah. Zaman fitnah ni yang mana menghampiri, maknanya dah takut-takut nak kiamat. Mana kita dah berada di zaman fitnah, yang mana fitnah lagi seronok dengar daripada benda-benda yang betul. Fitnah jadi perkara mainan biasa. Dengan adanya pula medium dan peluang-peluang, maka fitnah jadi lagi mudah untuk disebarkan. Media sosial kan, kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Jadi setua-tua Malaysia kat Palung ni pun dia ada grup WhatsApp. Macam tu kan. Jadi dia mudah untuk menyebarkan maklumat. Dan ada kalanya kita tak sampai pun nak menapi mana satu betul, mana satu tidak, mana yang separuh masak. Kita pun tak tahu. Tetapi yang penting kongsi dulu. Apa sahaja tak kuat ah? Dengar okey tak? Jelas ya? Okey. Sampai dah. Jadi makna kata kita sekarang ini berada dekat-dekat dah dengan nak kiamat. Itu sebab ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj bulan Rajab ni kan, salah satunya peristiwa yang paling besar kita ingat, peristiwa Nabi naik ke langit berjumpa dengan Allah kan. Kita pun tahu dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita tahu dah ayat tu. Semua orang dah hafal lah, orang Palung ni. Tapi mana bila cerita dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu ada satu peristiwa yang penting kan. Nabi dia dibawa oleh malaikat Jibril, satu tempat dan bertemu dengan benda-benda pelik yang banyak. Benda-benda pelik yang banyak ni adalah satu kelebihan buat kita tu. Sebab ni waktu bertemu dengan Allah, Allah kata apa? Wahai Muhammad, aku jadikan kau sebagai penyampai berita yang gembira. Kenapa berita gembira? Dan amaran buat umatmu. Kenapa amaran?
Berita gembira tu sebab Nabi dah tengok syurga macam mana. Nabi dah tengok dah neraka tu macam mana. Dan Nabi dah tengok orang yang makan riba macam mana, orang yang rasuah macam mana, orang yang tak jaga amanah macam mana, orang yang makan harta anak yatim macam mana, orang tak bayar zakat macam mana, orang tak solat macam mana, orang yang gemar mengumpet macam mana, orang yang gemar cakap besar tapi dia tak buat apa benda yang dia cakap macam mana. Semua Nabi dah nampak. Itu sebab Nabi diberikan Allah Ta'ala kata, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Dan salah satu peristiwa yang Nabi nampak adalah Nabi nampak seorang perempuan tua yang bongkok 3. Dan kata Jibril, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Makna zaman Nabi dah tua bona dunia ni. Zaman kita lebih lagi. Lebih lagi lah tahu kan. Jadi kalau masa tu dah dekat dah dengan kiamat, apatah lagi zaman kita. Macam-macam peristiwa kita dah nampak. Dan peristiwa ini banyak dikhabarkan dengan membaca hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab baginda nak kita mempersiapkan diri sebelum kita sampai bertemu dengan Allah pada hari kiamat yang menjadi rahsia Allah. Itu sebab dia sebutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Akhirat tu semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada tu. Ui. Tu Wabi Mustafa kan? Tak ada. Weh, tu imam kan? Tak ada. Samsul Debat weh? Tak ada. Masa tu saya nampak Wabi Mustafa pun saya lagi, dia nampak saya pun lagi. Imam nampak makmum lagi, makmum nampak imam lagi. Suami nampak isteri lagi, isteri nampak suami lagi. Nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi. Sebab masa tu semua nak saling menuntut. Masa tu ada yang berjalan dengan tunggangan, ada berjalan kaki, ada berjalan dengan kepala, berjalan dengan muka pun ada. Bayangkan hino itu. Kita kalau berjalan dengan tapak kaki lah, tak pakai kasut macam mana, sakit kan? Bayangkanlah berjalan dengan muka. Masa tu poloh, ada parai buku lali. Banyak sebab matahari sejengkal. Ada yang poloh setakat buku lali, ada parai pinggang. Tengok amalan masing-masing. Ada yang pakai telinga, ada yang lamai tahu macam ya Allah, masukkan aku dalam neraka tahu, ya Allah, tak tahan daripada masyar ni. Sampai macam tu sekali. Tapi ini bukan nak cerita pasal hari kiamat lah, tapi nak bagi gambaran kan? Tanda-tanda kiamat sama ada kecil ataupun besar akan diperlihatkan kepada kita sebelum terjadinya hari kiamat yang amat dahsyat. Pada masa ini agama Islam akan menjadi asing dan amalannya tidak dianggap sesuai mengikut peredaran zaman. Asing itu bukan bermakna Islam tidak dikenali, membenarkan Islam adalah agama punya ramai penganut. Dalam hadis daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda bermaksud, sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan kelak dia akan kembali asing sebagaimana dahulu yang bermula dalam keadaan asing. Buat ceramah dia jadi polis dah. Ajak pergi semayang buat qiyamul lail, kita buat qiyamul lail ni. Ya apa? Ada lagi kau orang buat. Bayang soalan tu dia tanya. Kan? Kita akan nampak tengok macam mana orang yang masyarakat mengamalkan ajaran mengikut syariat Islam, tetapi orang yang amalkan sunnah, yang mengamalkan akhlak Rasulullah akan dipulau dan dipandang serong oleh orang lain. Orang pakai serban, berserban pula dia kata. Kan? Orang tu buyur, dah semayang banyak mana apa hal? Semua tanya. Orang buat baik tu jadi polis. Buat jahat biasalah sekarang. Kan? Kan? Maka antara tanda-tanda, banyaklah tanda. Antaranya adalah apa? Apa yang kita boleh tengok? Tidak mempedulikan soal halal haram pada harta mereka. Tu zaman sekarang. Tu tanda akhir zaman. Halal haram tak kisahlah, janji ada. Apa hal nak kau main nombor pula? Ini judi haram tu. Dan bukannya berjudi, ini ikhtiar. Confident dia dah cakap kan. Sangat dan saja kau. Dan letak jadi dan usaha dia tu. Macam-macam. Itu tak apa. Monang pula tu. Dah lah monang. Belanja pula JK masjid makan. Buat hajar tu. Kan dia kata ni saya ajak mana ni mam nak belanja makan ni. Apa halat tiba belanja ni? Hari jadi saya kata. Imam lah sangka baik, okey lah. Makan mana abdak tu. Yang seorang JK puasan. Tiap-tiap bulan botol birthday dia. Bulan lepas pun birthday dia. Ada yang kaki lumbu. Boti-boti lah ya.
Kadang dia berburak macam ni. Nak kau orang 5, kau 3, kau belum ada rezeki lagi, kau 2, 5, 3, 0, 2. Jadi kalau kita tengok kat kerumpur kan, ada saf-saf tu ditulis nombor 22, 23. Dia susun nak 1, 2, 3, tengok berapa jumlah sejadah boleh letak. Jadi dia sembahyang maghrib nombor 5 boleh. Sembahyang isyak tadi dia jadi 35. 2 boleh, 1, 2, 3, 5. Dia tak boleh nampak nombor. Penyakit pun tu. Ada orang macam tu. Kan? Jangan. Ya, benda tu dia rasa tak ada apa-apa. Kalau besoklah sekarang. Dia pergi nak rapatkan kerja, sanggup bayar belanja kawan tu makan, pegawai tu. Tolonglah bagi anak sini. Cakap dia berapa nak bayar. Padahal dia benda tu biasa. Dua-dua salah. Yang memberi salah, yang menerima salah. Kan? Jadi pada tu, biasalah sekarang. Sekarang tak ada kabel, mana boleh. Tengok ayat dia. Jangan macam tu. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tuan-tuan jangan main-main. Sekarang ni indeks persepsi rasuah di negara kita ni teruk. Itu sebabnya kadar pelaburan negara kita sekarang ni lagi teruk daripada Indonesia dan Vietnam. Bayangkan. Ini sebab apa? Ada orang kadang gambar memburukkan negara kita sendiri. Itu masalah. Kan? Saya bukan nak cerita apa, ni cerita umum. Ni cerita umum pasal ekonomi dan sebagainya. Islam tak menghalang. Ya, Islam tak menghalang kita jadi kaya, tapi janganlah langgar hukum makam. Nak kaya lah, kan? Kaya. Ya. Tapi kaya ni takkan selesai. Ni nak beritahu sikit. Jangan ajar anak isteri keluarga kita tentang kaya, sebab akhirnya kita akan sadar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Maka ajarlah anak-anak isteri kita, keluarga kita tentang bahagia. Akhirnya orang tanya, kau bahagia ke tidak? Tu yang orang tanya. Dan bahagia kita nak cari bahagia kat mana? Bahagia di dunia dan di akhirat. Tu yang kita cari. Jadi kalau tanya kaya tak selesai, tanyalah orang kaya. Kaya betul. Banyak duit kau. Ni sikit ni. Ada orang tu garu-garu kepala dah. Poning kepala. Faham kau? Duit tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang tu. Duit dia tinggal 10 juta. Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah pula. Macam orang Felda ni lah. Dia dah biasa duit banyak kan dalam akaun dia kan. Dia bila tinggal 100,000 tu tengah miskin mana tu? Tengah susah mana tu? Contohlah. Iya, betul. Sekarang orang Felda pun dah pandai dah, Grab food pandai dah pandai dah. Sebanyak Lancelcom clear ni. Dahsyat. Tadi orang semua kat kaya ni. Dekat Palung ni. Saya tak lalu. Kedai semua tutup. Semua tak naik nego. Dah kaya. Mana pula dia nak berbuka tadi. Semua terbalik dah kursi. Dah mungkin banyak. Dia tak nak nego dah. Lebih makan daripada dia tadi buka puasa. Minta masuk ke dalam ni. Ada orang nak masuk ni. Sian nak masuk dalam ni. Sian ramai. Malam ni ramai betul. Tapi saya difahamkan ada orang pek ekor kambing, seekor lembu. Maklumat tu dah sampai kat saya. Jadi bila makanan dah terhidang, dah siap, makruh camah lelama. Jadi jangan risau, tak lama tu camah dah. Kan? Jadi jangan sampai melanggar hukum makam sebab nak mencapai kesenangan dunia. Berburak ni tu kalau cakap, cerita pasal kaya tak selesai. Sebab bila kau dah kaya, jangan risau, ada orang lagi kaya pada kita. Ada orang lagi kaya pada kita. Tuan-tuan fikirlah kat Saman tu, ada orang tu sanggup keluar Bali, dia wakafkan tanah 5 juta, satu tanah lagi 6.5 juta. Dia buat masjid. Masjid yang satu tu 50 juta lebih, yang satu tu 100 juta lebih. Kat Langkawi dia buat lagi berapa puluh juta untuk Masjid Aisyah Langkawi tu. Buat lagi. Orang yang sama. Bayangkan. Banyak betul duit dia. Kita keluar 100 berkira, dia 100 juta buat masjid. Kat Bandar Baru Senayan tu siap ada satu petak. Kalau dia meninggal besok situ tanam. Kita pengusi khairat pun tak booking lubang kubur. Tak bukan cakap orang sini dah, ni contoh. Tapi dia tu macam tu. Dia siap dah, besok aku mati situ tanam. Orang baik. Tapi kita bagi kira. Jadi akhirnya kaya ni tak selesai. Saya pergi ke Kelumpur, ke PKNS Syalam. Dia berburak dengan saya masa PKPB tu, saya camah. Dia kata, Ustaz kalau nak beli rumah ini time dia Ustaz. Ini time Ustaz. Orang murah ni. Saya tanya berapa kau sekarang? Dalam 1.2, 1.3 juta tu. Cakap kau ada akal tak cakap kanan ni kemana? Tak, selama dia cakap muka.
Sebab pada dia itu murah. Kayak kita boleh beli 1.5 juta, lepas tu dalam rumah tak ada apa lah, kosong. Bang makan bang, jilat ini. Bang makan lah, duit dah tak ada. Nak ukur baju badan sendiri, kata kan. Tapi memang orang kaya ni tak selesai. Saya tanya orang kaya tu, ada satu rumah orang kaya lebih, agak mahal rumah Datuk ni. Tak ada, rumah 2 tingkat, siap swimming pool. Rumah godam, ruang tamu ada pada dinding mana dinding tu? Ruang tamu tu, betul? Saya cakap, ya Allah, agak mahal rumahnya tu. Tak ada lah, masa saya beli dulu murah lagi, Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Salah tanya ke salah jawab? Tu sebab saya cakap, berburak dengan orang kaya tak selesai. Tak selesai. Jadi akhirnya kaya tu apa? Nabi ajar tak? Nabi ajar. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah kaya. Relax dia datang dengan ceramah. Dia dah burak dah, pagi esok kita nak minum ke mana ni, dia dah burak dengan geng-geng dia. Relax, tak ada risau. Orang-orang lama mana ada fikir dah, tak lah. Kaya dah tu. Orang ni panik, kau jangan senyap, kau jangan senyap, tak kau jangan senyap, kau jangan senyap. Tanya YB pun kau jangan senyap, kau jangan. Saya pula kau jangan pergi sini, dia ceramah situ. Besok Kuala malam besok Kelang. Contoh, memang tak kaya-kaya, tapi makna kaya kan? Tapi orang kaya tu Nabi kata orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi Tuhan uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapangan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan, bukan kaya dengan miskin. Itu kita kena ingat. Islam tak halang seseorang cari harta untuk hidup atau kemewahan, tetapi Islam melarang cara seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara melanggar hukum Allah, mencuri, menipu apa semua. Jangan. Sebab apa? Sebab matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Contoh kita tengok Robin Hood. Kenal kan Robin Hood? Robin Hood, dia cara dia memang niat dia baik. Dia nak tolong orang susah, nak tolong orang miskin. Tapi cara dia tu dia mencuri pada orang kaya. Mencuri tu agama kita tak mengizinkan. Allah tak izinkan. Itu sebab hidup kita ni nak dapat pahala ibadah senang. Pertama, benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Ketiga, niat kerana Allah. InsyaAllah dapatlah pahala ibadah. Contoh saya, Tuan Imam dengan Wabi Sapah ni, kita bertiga tubuhkan satu persatuan. Nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Palu. Ibu tunggal ya, nak yatim tak tolong tu. Ibu tunggal ya. Nama persatuan tu apa ni? Nama persatuan tu PLP. Pertubuhan Lelaki Prihatin namanya. Benar baik tak? Baik, tolong ibu tunggal. Cara dia diizinkan, kita beri ramai-ramai bagi bantuan. Yang ketiga, niat kerana Allah. Tapi kalau ada yang niat, aku dapat bergambar dengan YB, bergambar dengan Samsul Depan, jadilah. Nak gambar, dapat pahala lah, tapi bergambar pahala ibadah tak baik. Ataupun cara tak betul. Tiba-tiba imam, bukan imam sini lah, imam tempat lain. Imam kata, YB, Samsul Depan, rumah yang last ni, you all semua tak payah ikut. Saya sendiri pergi bagi. Wah, apa? Dia pergi seorang-seorang. Rupa rumah ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Kan? Muka lebih kurang Fazura dengan Maya Karim. Patut dia tak bagi kita pergi, YB cakap. Jadi fitnah, jadi jangan. Cara pun kena elok. Cara kena betul. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah orang-orang bodoh yang menguruskan urusan umum. Kata alim ulama mengenai manusia akhir zaman nanti, mereka tidak lagi jujur dalam berbicara, sehingga kan seorang pendusta dipercayai dan seorang yang berkata benar dianggap berbohong. Ini semua disebabkan kerana kurangnya ilmu pengetahuan dan jauh daripada ajaran Islam. Sabda Rasulullah SAW, akan datang tahun-tahun penuh dengan pendustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercayai, orang jujur didustakan, amanah diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwai bidah turut berbicara. Lalu baginda ditanya, apakah ruwai bidah itu? Maka baginda menjawab, orang-orang bodoh yang menguruskan urusan perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna benda-benda kadang pelik, dia bagi urusan ketua tu. Contoh, ketua, orang yang tak boleh jadi ketua bagi jadi ketua. Orang yang tak pandai bidang itu, dia bagi jaga bidang tu. Contoh, benda tu banyak berlaku pada hari kan? Jadi ini adalah tanda-tanda kan?
Umat Islam diminta berhati-hati dengan pendusta yang ada di keliling kita, dan menjadi kewajipan umat Islam untuk tidak mengikut apa yang diperkatakan serta sentiasa mencari kebenaran. Jangan sekali-kali meninggalkan mereka tanpa nasihat-nasihat yang baik supaya tidak terus melakukan pendustaan. Nasihatkanlah mereka. Kan? Kadang-kadang ada jadi ketua tapi apa pun tak tahu. Kan? Payah. Adalah satu tu. Ada satu orang lah berbuka. Dia jaga ekonomi. Dia jaga bidang ekonomi. Kita tanya dia. Dia kata tolong bantu saya untuk tingkatkan ekonomi. Jadi orang ni pun tanya FDI berapa? FDI ni foreign direct investment. So penjawabnya dia pula tanya FDI itu apa? Dia pun tak faham. Macam mana? Susah lah kan? Susah macam tu. Jadi ilmu kena ada. Ilmu kena ada. Jadi cikgu matematik tapi matematik tak pandai macam mana? Jadi cikgu macam-macam lah kan. Jadi makna mestilah orang tu kena ada ilmu. Itu sebabnya dalam bab ibadah pun kita pun kena faham. Dalam bab ibadah sendiri pun ilmu pun perkara penting. Itu sebabnya empat syarat untuk capai kesempurnaan ibadah. Yang pertama mesti ilmu. Dia macam nak semayang, kena belajar. Bukan ikut-ikut orang ni, kena belajar sebutan dia, bacaan dia. Itu sebab kadang-kadang kita dengar orang sebut Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia menyebut tu pun kita tahu dia salah ke dia betul. Kan? Wassalatu wassalam, ada orang sebut macam tu? Ada? Tak? Benda tu sebabnya kita cuba orang dengar. Kau dengar dan baca, okey tak ni? Salah tu. Dia wassalatu wassalam. Okey, betul kan? Belajar ilmu. Semayang pun macam tu. Alhamdulillah. Ada salah. Kalau betul lah bacaan. Jelas kan? Belajar. Bukan saya pandai pun. Saya pun kena belajar. Kan? Bila semayang macam mana? Kita takbir macam mana? Rukuk macam mana? Sujud macam mana? Mesti dengan ilmu. Belajar. Tak main ikut-ikut lah. Ikut-ikut tu proses belajar tak apa. Tapi kena terus belajar sampai pandai. Kedua mesti ikhlas. Nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk, tingkah laku dan perangai. Ni semayang mengumpet laju ya. Kan? Mengumpan mama tu. Edan ni mulutnya jahat, hati dan baik. Kita baby. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. YB itulah panjang dan donga-donga je. Kau donga apa? Adolah. Bisik. Tu ada kalau lagi tahu bisik tu tahu cerita. Lama ngumpet. Tadi saya lalu tadi bukan tak ada macam dia. Tinggi ngumpet. Salah kau Samsul debat tinggi. Aduh, yang bodoh nak cakap pasal orang pun ni lah. Baru-baru ni saya isi minyak, ada yang tahu pelakon kan? Saya kata, tak ada lah, bukan yo pelakon. Dia kata, saya berlakon, tak ada lah banyak nak bagi ayat dialog saya tu. Perasan lah. Bukan melakon, yo pakai emas pun saya tahu. Saya pun buka emas. Okay, saya siapa? Patah Amin kan? Bukan. Saya kata bukan salah orang ni kan? Kadang orang salah nengok kan? Ada tu lah. Tahu pun banding itu je kan? Ada lah kan? Jadi kemudian apa lagi? Ada tanda akhir zaman, ilmu pun akan diangkat. Ilmu dapat membezakan antara perkara yang hak dan batil. Dengan adanya ilmu maka seorang terkesan selamat dengan perkara yang memudaratkan. Itu juga tadi. Ada perubahan pada tingkah laku dan perangai. Dan begitu juga yang keempat mesti dimulakan dengan niat. Nak capai kesempurnaan ibadah. Ya? Jadi ilmu kenalah belajar. Tanya, kalau kita tengok salah satu tanda guru-guru yang diambil nyawa dia itu pun salah satu tanda ilmu diangkat. Saya ingat berjumpa dengan Allahyarham Datuk Ismail Kamus.
Saya ingat tak yang masa yang setahun sebelum dia meninggal tu, yang orang heboh cakap dia dah meninggal. Siang tu sebelum keluar berita malam tu, siang tu saya jumpa dia kat AJN. Saya pergi jumpa dia, minta izin kan nak jumpa. Baik dia panggil saya masuk. Masuklah jumpa dia. Satu dia lama saya buat dengan dia. Lepas tu saya tanya dia, ada tak apa-apa nasihat, pesan dengan dia. Kata pertama, ceramahnya mengajar jorit. Jangan jorit ke orang. Kita marah-marah orang depan tu semua baik-baik. Jangan kita marah orang depan tu tak salah. Yang salah orang lain dia. Saya tak tahu dia nasihat kat semua pencabar lah. Yang kedua, sabar banyak-banyak. Hidup ni kena sabar banyak. Macam-macam dugaan dan cabaran. Semua orang bulan mengambang orang biawat. Kalau hidup namanya orang, sudah tentu banyak cabaran. Ya. Kalau takut dipukul omak, jangan berumah di tepi pantai, kan? Macam itulah kira. Bolehlah sikit. Iya, itu sebab kita ni hidup ni cerita biar ada ilmu tu macam gagahlah sikit. Sila jadi imam, boleh dia ke depan. Ke depan belakang semua boleh. Barulah steady. Kan? Macam YB lah, kan? YB datang sekali sekala tak apa-apa imam dah. Baru tahu orang. Surah apa baca? Surah Baqarah baca. Sampai habis, mana orang? Bak kata orang bawa pakul berisi limau, sangat borek, payah nak gigit. Biar mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing. Kalau tangkap limau steady lah. Kalau nak gigit anjing lumpur mampu bodoh. Dah orang heboh share kat dalam grup dengan kat Bukit Putui dah ada rimau lah dah. Dah keluar dah rimau tu. Yang naik motor tu harus lah pusing balik. Bahaya lah. Macam mana kan? Bukit Putui dah sunyi. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang tanda-tanda kiamat, ilmu agama dicabut, banyaknya bencana, kebakhilan bermahajalela, dan banyaknya. Dan para sahabat bertanya Rasulullah, apakah itu al-harj? Rasulullah SAW menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim, banyaknya pembunuhan berlaku. Ya? Itu sebab kita kena pegang apa? Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Peganglah, cuba tengok balik, simak balik. Kau bila last ngaji kita? Kau ngaji dulu, kau bila khatam? Aku khatam dah satu dah khatam. Ui, anda kau. Berapa kali lepas tu? Tu lah sekali. Bila lah khatam Quran? Sebelum upacara batal semayang, sendiri pengantin mungkin. Orang perempuan macam ni bersimpuh dengan maju pengantin dia dengan ni. Dengan apa nama tu? Maskara, kata. Dah kan? Dia mengaji orang dengar dah lah pasang speaker satu palung dengar dia mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nak tengok nak mengaji jam tu. Nak belajar. Kan? Jadi kita hendaklah sentiasa berpegang pada Quran dan Sunnah. Quran ni sebaik-baiknya kita baca. Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Mengaji tak sampai ke tenggorokannya, tak sampai ke tokaknya. Apa maksudnya? Maksudnya bila baca tak sampai ke tokak. Kalau tak sampai ke tokak, ke hati lebih lagi. Itu sebab dia mengaji pun ada time. Bila? Bulan puasa malam. Sebab nak kain-kain plekat. Dia tim apa? Tim tadarus. Tahun ni kita upgrade. Siapa yang join tadarus, kita akan berikan sumbangan RM1,000 seorang. Contoh, akan dibayar pada penghujung puasa. Bawa rambut orang ngaji. Semua datang. Kau nak ngaji, dia nak ya. Mak marah. Tapi yang tadarus tetap orang perempuan yang ramai, kan? Orang perempuan yang ramai. Orang lelaki tak ramai. Bulan puasa orang perempuan yang rajin buat solat sunat tasbih. Orang lelaki sebab dah banyak tasbih. Kena buat sunat tasbih ni paling tidak sekali semua hidup kena buat. Ya, buat. Jadi
Itu dia. Quran ni kalau kita baca dapat pahala. Baca, faham, lagi besar pahala. Baca, faham, hafal, lagi besar pahala. Baca, faham, hafal dan buat, lagi besar pahala. Buat apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Jadikanlah doa sebagai senjata terbaik dalam memelihara iman kita. Antara doa yang boleh kita amalkan ialah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, daripada azab neraka jahanam, daripada fitnah kehidupan serta mati, daripada keadaan kejahatan fitnah Al-Masih Al-Dajjal. Doa ni disunatkan baca ketika selesai baca tahiyat akhir. Dan pada akhir zaman ni kita tengok penindasan berlaku di mana saja, termasuklah sesama umat Islam, kerana sifat tamak diri manusia. Nabi pernah sebut, akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni kamu, mengerumuni umat Islam, seolah-olah ingin menjamah hidangan. Maka sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Adakah pada ketika itu orang Islam dah tak ramai? Sesungguhnya orang Islam cukup ramai pada ketika itu, tapi mereka dilanda penyakit. Penyakit apa? Penyakit apa? Penyakit apa? Saya pun dah lupa penyakit apa. Penyakit apa? Wahan. Penyakit Al-Wahan. Penyakit Al-Wahan ini, maka dengan penyakit wahan inilah, maka dicabutkan perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh Islam terhadap orang Islam. Orang Islam tak takut, orang bukan Islam tak takut orang Islam. Dan pada ketika itu iman orang Islam seolah-olah buih di lautan. Bila masuk tiup pecah, kena angin sikit pecah. Macam itulah level iman kita di akhir zaman. Sahabat tanya, Al-Wahan apa? Al-Wahan ini penyakit cinta dunia dan takut mati. Tak ada siapa tak takut. Takut mati pun mati, berani pun mati. Kan? Tak ada siapa berani lah. Takut mati. Tetap mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Malam ni ramai datang. Sebab apa? Sebab semua takut mati. Agaklah. Alhamdulillah, malam ni pecah rekod, melempah sampai keluar. Segala palung datang yang ini. Kasih. Tak, tapi nak menunjukkan apa? Mati ni bila-bila masa boleh berlaku. Bila dia meninggal? Dia meninggal, lepas balik tang ceramah tu. Kan elok bunyi tu. Bila dia meninggal, dalam dia tengah siap-siap nak pergi masjid. Bila dia meninggal, tengah dengar ceramah. Jangan cahaya warna yang lalap tak korak tu. Tak ada tidur dah kan. Alhamdulillah. Basah pahala duduk majlis ilmu ni. Nabi khabar apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ramai datang malam ni kan? Iya. Kadang itulah dia. Kita di ni akhir zaman ni itulah dia. Datang. Tu sebabnya kalau ada orang muka tak pernah nampak tu, jangan kita sound dia. Kau pahal datang ni. Jangan macam tu. Ada yang muka tak pernah nampak datang. Tapi kita bagi galakan, seronok tengok kau datang. Nanti datanglah lagi ya. Cakap macam tu. Sebab ini rumah Allah, bukan rumah kita. Apalah kita larang-larang orang pula. Kau pahal datang. Kalau orang dah lama tak datang, tiba-tiba datang, makna nak kenduri. Faham dah ni mesti nak kenduri. Kan betul ada seorang sebabkan. Lepas tu dia bila kena lah sama kau ni datang ni mesti nak kenduri kan. Langsung tak adalah. Rupa memang nak kenduri. Langsung dia ajak palung lain nak pergi ke rumah. Tu yang tak nak tu. Kan? Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Jadi bagi galakan orang datang. Ya? Macam mana anak muda ni yang belia-belia ni. Mana nampak malam ni ramai belia. Okey tu. Kalau tidak tu panjang beliau je. Jadi belia yang datang kita buat. Kita boleh hidupkan suasana masjid. Kita buat pertandingan. Buat kertas kerja bagi kat YB. YB luluskan peruntukan ni. Kita nak buat musawakah, pertandingan hafazan, kategori sekolah rendah, kategori sekolah menengah. Barulah ada pelapis.
Kategori apa, pertandingan azan, kategori maghrib, kategori subuh. Lain kategori itu. Dia maghrib, dia mendayu sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Dia hayya 'alas salat. Macam tu. Tu baru maghrib. Subuh tak mau macam tu tau. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak mau macam tu tau. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh tadi. Subuh ni. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Takaslah. Barulah semangat. Hayya 'alas salat. Macam tu panggil. Ini subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, jauh lagi. Allah. Ayo ponik warna bila ni dah. Dia bukan ponik apa, dia jauh tak ada orang. Yang seorang tu pula dia sampai, dia tengok tinggal Bilal dia. Wah kacau. Dan masuk ni mahu dan jadi imam juga. Balik dah. Kan. Betul. As-salatu khairum minan naum. Makan malam lah. Naum. Tidurlah kau jangan. As-salatu khairum minan naum. Macam tu lah. Salat tu lebih baik daripada tidur. Bangun. Ya, macam tu. Itu sebabnya kan, kita ni nak memakmurkan masjid, hidupkan rumah Allah. Biarlah kita dalam keadaan, ingat tak 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok. 7 golongan tu, yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua orang muda yang menyibukkan hatinya beribadah pada Allah. Ketiga orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat orang yang berkasih sayang, bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tetapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera. Yang keenam orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu mana merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata mengenang dosanya kepada Allah. Yang ketiga tadi orang yang hatinya terpaut pada masjid. Kek palung 6 dia pergi masjid dia. Bila dia pergi rumah anak akek sama 2, dia tanya, "Masjid jauh tak di sini? Boleh tak hantar abah pergi masjid?" Dia tetap nak pergi masjid. Dia tak nak semain kat rumah tu. Macam tu lah kira hati terpaut pada masjid. Itu sebabnya kalau kita tengok ya, dalam bab penyakit cinta dunia dan takut mati ni punca apa? Punca yang terlampau mengajar dunia, dan bila harta dunia dah banyak, dia rasa borek nak tinggalkan dunia. Tengoklah orang Palung ni, rumah lebar-lebar. Tambah sana, bilik sana, anak menantu nak balik. Seorang sebuah bilik. Sudah habis raya PKP tu, manung tengok bilik. Betul tak? Dunia. Sampai masuk mati bukan bawa mati kan? Kereta besar, kereta kecil tak bawa mati. Motor lawa, motor tak lawa tak bawa mati. Baju jubah yang pakai kurta lawa malam ni pun tak bawa mati. Tak ada siapa dah, ni kereta ni dia beli cash ni. Tanam anjur sekali. Tak ada. Tak ada berabut anak-anak bergaduh. Tu yang kita kena faham. Belagak-belagak kan. Pertama pasangan. Dia tanda dunia ni pertama pasangan.
Kita tahu tak? Isteri I yang paling pandai masak sekali dekat Holland 6 ni. Palung 6 ni dia paling pandai sekali masak. Kayak main-main. Lempar-lempar jadi dia. Lempar sayur jadi daging. Gila betul. Kat mana dia buat tu Anda tak anda. Ya. Tapi bila kata dunia sementara kan, kalau kita tak bawa ke jalan akhirat, apa jadi? Sampai masuk, bini tu samput tidur tak bangun pagi. Dah minum ni ada kek gerai depan. Mana rumah kata asal? Rumah dia tak ada. Suami saya bagi saya 2,000 sebulan, awak ada. Rumah. Hari tu dijoget lelaki atau cokek sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Jangan melagak pada dunia. Kedua, kita ada kereta. Kita ada rumah. Dulu ada satu rumah besar kat Palung. Dan kalau ada duit, dia nak ambil rumah macam rumah dia. Sudah orang peduli pun tak rumah dia. Kalau lambat rumah besar dah gitu. Ya. Sementara kereta kau cantik, Datsun pun dah tak ada. Kan tak? Datsun boy tu. Kan? Iya tak mana menunjukkan makin lama ada je benda-benda baru. Benda tu tak kekal lama. Dunia tu sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Handphone baru, lepas tu ada lagi baru lagi. Kereta baru, cantik kereta kau berkilat. Berapa lama? Paling lama 2 minggu, lepas tu orang tak peduli nak kereta tu. Kan? Jadi jangan belagakkan apa yang kita ada. Tak, apa jam kau lawa lah. Boleh. Tadi tengok ada yang jual kat pasar malam sebiji je tu. Dah kita nak lagak-lagak punya dah kan. Macam tu lah. Dan begitu juga yang ketiga, kedudukan. Pangkat sementara. Sampai masuk pencen. Dulu dia pegawai besar kat Putrajaya. Lepas tu duduk kat tiang. Pencen. Termasuk yang bercakap ni, saya dah ada kad pesara. Saya dulu pengarah undang dah ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Sampai masa kita akan lepaskan sebab jawatan tu pun hanya pinjam-pinjaman saja. Sementara, betul tak? Sementara. Kita sah kita nak melanggar. Buanglah penyakit dalam hati kita ni. 3 penyakit yang paling teruk sekali dalam hati kita di akhir zaman ni. Pertamanya penyakit tamak. Sibuk nak ambil hak orang. Jangan tamak. Sekarang beratur makan jangan hokap. Ambil seorang satu yang ada bungkus tu. Yang hak orang ambil jangan. Kan? Contohlah, tepek tak kita. Ni nak tengok perangai. Kita beratur tengok air apa ni daging kambing tu. Sokotul dia bergolek tinggal. Ada 3 orang di belakang. Yang pertama, bang, tinggal sekotol ya bang, macam mana? Abang nak abang ambil lah. Saya tak apa, saya tak makan yang ini pun tak apa. Itu pertama tu handal. Yang kedua, bang, tayarlah batu, lalas, habis. Kategori mana kita? Bang, abang bincang lah bang abang bincang lah siapa yang nak makan dengan sekotol ini. Tak apa, kita makan seorang sikit. Tu ada. Seorang sucubin pun tak apa. Macam tu kan. Jangan tamak. Ya. Yang kedua, jangan sombong. Saya malam tahun baru itu, saya Dr. Izzah Arif, Ustaz Haslin Abdullah Khairi, kami berampek di Dataran Lam di Langkawi. Tak pernah habat buat forum perdana ke Dataran Lam. Biasa buat penyanyi je. Malam tu buat forum perdana, 5,000 lebih datang. Risau pula tiba-tiba ada kluster debat ke apa, takut pula kan. Malam tu ramai, tajuk dia yang menarik tu, malam tu tajuk dia mana milik kita. Akhirnya mana milik kita? Sebab masa tu kita orang nak usik sentuh pasal bala bencana yang datang, banjir besar kan. Tengok dekat Ulu Langat tu, tengok dekat mana rumah Abang Abius. Tengok macam mana. Akhirnya barang tu habis. Mana milik kita? Contohlah kalau saya tanya lah kan, kat tangan tu kita nampak ada jam. Saya tanya, jam tu jam siapa? Agak-agak apa jawab? Jam tu jam siapa? Agak-agak apa jawab? Kita akan jawab, jam saya. Soalan yang kedua, tangan tu siapa punya? Mana?
Tangan tu siapa punya? Tangan, seluruh tubuh badan kita pun Allah punya. Macam mana tergamak kita nak mengaku yang barang tu kita punya? Kita tak punya apa-apa sedangkan kita pun dipunyakan. Itu sebab bila meninggal dunia saja jangan dilambik-lambikkan urusan pengkebumian. Bila Allah dah cabut nyawa tu, copek-copeklah pulangkan kembali kepada Allah. Jangan tunggu lama. Ada pandangan kata jangan lebih 3 waktu solat. Masuk 3 waktu solat tu dah tak boleh. Copekkan. Melainkan dalam hal kecemasan di hospital tu lain. Macam-macam lah, itulah ini prosedur dan COVID ni kan faham. Itu sebab kan, jangan lambik-lambikkan nantilah dulu. Ni belum sampai ni duit tak. Jangan. Dia dah tak ada dah. Bukan dia dapat apa pun. Mungkin nak tengok kali terakhir, buat video call, tunjuknya jenazah. Itu je. Kan? Kita ni sementara hidup di dunia ni. Kan? Sampai masa Allah Ta'ala akan ambil. Cinta dunia sampai menghamburkan diri kepada dunia. Tak boleh. Susah hidup kan. Sanggup buat apa juga, yang penting dia kaya. Sanggup buat apa juga, yang penting ada duit. Tak sah macam tu. Biarlah kita duduk kampung, biar kita duduk sederhana. Sebab itulah yang Nabi pilih. Nabi pilih hidup bersederhana. Nabi bukan miskin. Kalau Nabi miskin, macam mana Nabi boleh bantu orang? Sampai setiap hari Nabi tolong orang. Ada je Nabi akan bagi ke orang. Macam tu. Kita ni takut mati ni bukan kata kita kena minta mati, ya Allah matikanlah aku ni. Bukan macam tu. Tetapi ingat akan mati. Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Jadi itu, kalau kita sadar kita akan mati, kita tak ada nak tamak-tamak, kita tak ada nak sombong-sombong. Nak sombong untuk benda yang bukan kita punya. Itu sebab kat Kelantan kita tengok, dia orang dah biasa banjir, tak ada dia letak barang banyak-banyak dalam rumah dia. Sebab dia tahu so hanyut apa semua kan, so tak guna tu. Mana yang penting-penting ni. Dan yang ketiga, buang penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki ni benda yang paling bahaya dalam masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Cukup tahu. Salah satu tanda dengki, kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata salah satu tanda dengki ada dalam hati kita adalah bila sahabat saudara kita dapat satu kejayaan, dapat satu kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Tu tanda dengki dah ada. Contohlah, contoh. Dah WB tu dia apa tu apa ni WB Musafah tu dia dah menang tu player dapat jadi WB dia. Dalam hati dia tak rasa apa. Dia tak tumpang gembira lah kat kejayaan sahabat dia tu. Contoh. Dengar dia dapat naik pangkat. Macam dia seorang. Macam dia seorang yang hendak. Ada yang kata. Dia sepatutnya bila orang dapat kejayaan, dia pun gembira sama. Dengar dia naik pangkat. Ya Allah, alhamdulillah. Besok papa sadang tak tolong dia. Dengar dia beli kereta baru, tak mahu dia curi kereta. Aduh, yang benar tak peti kan orang. Mana dia curi siapa cakap? Dengar dia pakai kereta baru. Ya Allah, ui, suntung lah kita. Kenapa lah? Kita tumpang dia, tak payah isi minyak. Duduk ontok-ontok dalam tu. Sadap weh, aircon. Weh. Dengar anak UPKK dapat semua macam anak dia seorang pandai. Anak dia UPKK dapat semua alhamdulillah ada juga budak pandai kat Palung. Dengar apa ni haji apa tu lah, haji tu lah. Haji yang umur 85. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak tahu habis cerita ni. Apa mana yang dia kahwin? Bini 25. Mula dia dah. Orang tua tu 85, bini 25. Terangkit koning dengar. Cuma cakap, alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Ini kena ada perempuan ada orang yang mulut. Malam pertama mati pula. Cuba elok sikit cakap.
Cuba tanya nak perempuan tu, tak payah hati nak tanya nak perempuan. Apa kau ramah nak gambar ngaji tu? Umur dah banyak dah. Macam mana nak cakap nampak dia kata. Dia memahami lah. Dia pandai gurau. Ini pandai gurau orang tu. Dia romantik. Dia kalau apa, orang kata penyabar. Oh iya kau. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balik-balik. Dia pokak tak terang lah. Tapi bukan orang sini lah. Sini 85 steady, itu boleh lain. Ya? Ni yo kadang. Aduh, wali melati. Dan begitu juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Penyakit-penyakit itu ialah, kata Nabi, terlalu banyak bersukaria, ramai-ramai, berenjoy sana, enjoy sini. Terlalu mewah yang kedua. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Penipuan dalam merebut harta benda dunia. Saling memarahi, dengki-mendengki, sehingga menzalimi antara satu sama lain. Itulah yang kita takutkan. Banyak. Tu belum cerita lagi. Tanda-tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya. Berapa banyak? Dia lahirkan anak tu yang mengarah. Mak buat ni, mak buat ni, mak buat ni. Mak jaga anak saya. Saya bagi mak 500 sebulan. Apa tak cukup kau? Sound mak. Mak jagalah anak. Bukan saya tak bagi duit. Ayat tu tanda akhir zaman. Macam saya tanya mak ni, mak boleh tak jaga anak saya, mak? Apa nak jaga kau, nak jaga anak kau pula? Senang, tanya mak kita. Kalau setakat jaga sehari 2 hari, boleh. Ini kau suruh jaga, kau bagi gaji bulan-bulan. Ingat yang kita bagi mak kita tu bukan upah, bukan apa. Itu hanya sekadar tanda terima kasih kita tak terbayar ikutkan. Macam tu kita fikir. Jangan susah-susah. Tapi pijamah Samsul debat malam ni dah. Jaga cucu. Tu semua yang atuk panggil. Orang perempuan saya nak tanya, antara cucu dengan suami, mana dulu? Dah tertua ni, cucu lah start. Tu sebab muka tu tua datang masjid tahu muka. Iya tak, bukan orang sini, tahu boleh. Berkorot je. Bahan mah mentahlah dengan. Iya. Ini dah pukul 10. Alah cucu nenek. Alah cucu nenek. Atuk dah panggil. Aduh, cucu. Halah. Lepas tu mau ngompeh dia bangun. Marahlah atuk kau. Tak faham lagi. Atuk yang masuk dalam bilik, ingat Wan ni masuk dalam bilik ni. Dengar. Lah cucu nenek. Alah cucu nenek. Tak habis ada lagi. Atuk memang bagi signal. Yang cucu nenek terang mengigau atuk kau. Tak faham ni dah. Sudah menjoget atuk Allahu Akbar. Oh dia lotak cucu pahala atuk boleh dapat tangkap. Orang perempuan nak besar pahala, nampak suami masuk dalam bilik, balalah tinggalkan kojong. Masuk dalam bilik, bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Tua pula cara tua. Betul ni. Ya. Kalau suami kata, tak apalah, sambunglah kojong kau. Pahala dapat. Sebab dah tanya. Atau bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Faham, tak faham sudah. Dah risau betul tengok budak-budak galak. Risau. Ya. Ini dah tua ni ustaz nak mana dah. Tu masalah. Tua-tua ni lah. Ikut Nabi je mana. Nabi tu kalau dengan isteri tu dia ikut bokeh bibi isteri dia, demi cawan. Kau minum sini tu ni, aku pun minum sini.
Balik apa? Dia minum. Mak bawa ngam kau teh. Tu semua tu. Aduh. Kadang ambil cawan jumpa gigi dalam tu satu hal. Gigi palsu jangan bersepah lah tak. Ada yang mengadu itu tu. Dalam cawan kau jangan dirondam dalam air. Orang tua tu kan nak minum. Gigi dia. Ya. Lepas tu Nabi apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi panggilan dia punya, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik apa? Wahai pipi, tak apa pipi kau ni tak tahu lah. Isteri Nabi nak naik kuda, nak naik unta, nak naik kenderaan, Nabi tadah lutut jadi tangga. Macam kita kalau nak buat, kaji dulu kapasiti berat badan kita. Jangan main tadah, ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni timah. Oh, perak patah pula. Satu hal. Payah ayo kan. Tak macam naik motor tu, kita startkan enjin motor tu, panas dah, mana panasnya motor bawa ayo. Ni abang dah start dah nak. Dah siap buka pintu kereta. Mak bang. Tapi apalah sampai empat pintu bang buka. Abang tak tahu pintu mana kau nak masuk. Dah tentulah bawa kereta. Romantik. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bokeh yang sama. Sungguhnya. Ada ke simpang renggam saya ceramah menyaut perempuan tu, tak muat besen. Semua suka pakai besen. Itu bokeh yang paling besar dia tu kan. Mandi sesama. Balik kan tengok. Assalamualaikum. Aduh, mana pergi rumah ni? Assalamualaikum. Salam dalam bilik air. Adanya mana? Kata turun dia tak ada ayo tengok je. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu, agak-agak. Bang, mana bang? Mana bang? Tak nampak dia. Buka lampu dah terbaring orang tua tu. Apa ganjat tak besok. Betul-betul. Ya. Jadi apa pun tu buat ya, tu sunnah. Nabi dia dalam bekas tu, Nabi dikatakan bersama dengan isterinya tanpa pakaian tau. Nabi siramkan air kat isteri dia. Isteri dia siram kat dia. Bila isteri dia siram balik dekat dia, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Tengok. Macam tu lah. Bergurau. Dah tua kan, baik cara tua. Memang kita minum air kelapa tu pakai satu buah kelapa, 2 straw. Bersilang kan. Kan ni dia sodor-sodor tak mau. Sudu sodor nak. Dia tak apa nampak. Tak apa nampak. Betul kebahagiaan mata gogo. Jadi bagaimanakah ubat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit akhir zaman ni? Antaranya peganglah pada Quran dan Sunnah. Banyak lagi tanda-tanda. Urusan umum bagi pada orang yang tak ada ilmu. Apa lagi? Orang yang lelaki sibuk nak jadi, yang senapang sibuk nak jadi perempuan. Senapang lah. Sibuk nak jadi perempuan. Iya, siap cabar lagi tu. Dekat KLIA pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telekung. Dia siap cakap tak ada apa-apa jadi pun. Apa tak jadi? Covid. Tak senapang lah. Tapi bukan orang Malaysia ada, orang mana tu, Australia ke Thailand yang tu. Dia dah lah lelaki tak ramai, dia lah sibuk nak jadi perempuan. Pening pula. Aduh, pening pula kan. Jadi Nabi ada sabut sebagai penutup. Nabi ada sabut nama. Nabi kata, sesungguhnya Nabi kata, semua umatku akan masuk ke dalam syurga melainkan yang enggan. Nabi kata, semua akan masuk syurga melainkan yang enggan. Adalah yang tak nak. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga tu? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa yang taat kepadaku berarti dia mahu masuk syurga, dan siapa yang menyalahi ajaranku maka itulah yang tidak mahu masuk ke dalam syurga. Maka kembalilah kita kepada agama kita. Amalkanlah
Kan berpeganglah pada Quran dan Sunnah, insya-Allah mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Di dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah ada beritahu. Surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kau jaga akhirat dunia pun dapat, ataupun kau jaga dunia tak dapat semua. Jadi lebih baik kita kau jaga akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, cukup setakat itu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan terserap di dalam jiwa. Ya. Orang kata mencabut ubi di tepi rumah, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Ya. Budak-budak membawa galak nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampai kelok menikah tajuk. Hati terkenang mulut menyebut, dosa baik tuan-tuan menyebut, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mendengar hari ini. Sedikit makluman.